Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya marilah sama-sama kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah hidayahnya, dengan kasih sayangnya, sehingga saat ini kita masih diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita telah, alhamdulillah, kita telah selesai menunaikan fardhu maghrib berjamaah. Yang saya hormati Tuan Pengerusi, Yang Mulia Tuan Imam Tuan Bilal, Pengerusi Jawatan Kuasa Dakwah, ahli-ahli Jawatan Kuasa Muslimin Muslimat yang dihormati. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkum bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Yang bermaksud, sesungguhnya jawapan orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum, yakni mengadili di antara mereka, adalah ucapan kami mendengar dan kami patuh, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Tuan-tuan muslimin muslimat, masuk daripada ayat surah An-Nur, ayat yang ke-51 ini, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa apabila kita didatangkan dalil-dalil yang berupa ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sifat orang yang beriman, orang mukmin, mereka mendengar dan mereka patuh. Dan Allah menyatakan bahawa mereka itulah orang-orang yang beruntung. Itu adalah sifat orang mukmin, orang Islam, yang apabila didatangkan kepada mereka ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka tidak membantah, mereka tidak membuat argumen sebagaimana yang pernah dilakukan oleh ahlul kitab, orang-orang Yahudi. Kerana setiap Muslim tidak mesti mengetahui hikmah daripada apa yang datang, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana kewajipan manusia untuk membenarkan dan beriman, kerana Allah lebih mengetahui mana yang terbaik untuk manusia. Allah tidak mungkin melarang dan menjauhkan kita daripada sesuatu kecuali pasti mengandung mudarat, yakni bahaya bagi kita, misalnya daging babi dan juga arak. Dan begitu juga Allah tidak mungkin memerintahkan ataupun mendekatkan kita kepada sesuatu kecuali pasti ada kebaikan di dalamnya, misalnya puasa.
Jadi dengan demikian, adakah kita tidak boleh menggali hikmah, kita tidak boleh membuat argument dengan menggali hikmah? Adakah begitu? Tidak boleh. Kita boleh menggali hikmahnya, tetapi dengan syarat mestilah mempunyai ilmu pengetahuan dan juga ilmu alam. Ini kerana jika kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan dan juga ilmu alam, percubaan untuk menggali hikmah itu mungkin menyebabkan manusia terpesong daripada ajaran yang sebenar. Jadi Islam ni adalah agama yang boleh dibuktikan. Islam is the evidence based faith. Maka dalam Islam boleh menggali hikmah. Tetapi seperti yang saya sebut tadi, tanpa ilmu dan juga tanpa ilmu alam, perbuatan itu mungkin menyebabkan manusia terpesong. Misalnya, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan dalil pengharaman makan babi, misalnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 173, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah faman idtugha ghaira baghin wala 'adin fala isma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Yang bermaksud, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa sedangkan dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini telah turun 1450 tahun yang lalu. Suatu ayat ini turun jika ada orang yang membuat argumen tentang larangan makan babi, sudah pastilah akan timbul kesulitan, kerana pada masa itu belum ada penjelasan sains yang saintifik. Nabi SAW tahu, tapi orang Arab pada masa itu mereka mungkin tidak tahu, kerana tidak ada ilmu alam pada masa itu untuk menggali hikmah itu. Maka pada malam ni kita cuba gali hikmah ini, sebab zaman sekarang sudah ada kemajuan sains dan juga teknologi di mana kita boleh menggali hikmah di sebalik larangan Allah daripada memakan daging babi. Tuan-tuan muslimin muslimat, larangan Allah terhadap makan babi atau makan khinzir ini bukan hanya di dalam syariat Nabi Muhammad SAW sahaja, tetapi juga terdapat di dalam syariat Nabi-Nabi yang terdahulu. Misalnya di dalam syariat Nabi Musa AS ada larangan memakan khinzir. Di dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang melarang, antaranya surah Al-Baqarah ayat 173, surah Al-Ma'idah ayat 3, surah Al-An'am ayat 145 dan surah An-Nahl ayat 114. Di dalam kitab Taurat juga ada larangan, misalnya di dalam kitab Perjanjian Lama Leviticus chapter 11 ayat 7 hingga 8, Deuteronomy chapter 14 ayat 8 dan juga Isaiah chapter 65 ayat yang kelima. Agak-agak tuan-tuan, kenapakah Allah melarang makan babi ini? Kita nak menggali hikmah ini. Banyak orang menyatakan kerana babi itu kotor, babi itu kotor. Tetapi tidak banyak orang mengetahui
Apakah sebab Allah melarang memakan babi ini? Dinyatakan di dalam kitab Taurat, Leviticus chapter 11 ayat 7 hingga 8. Demikian juga babi, kerana memang berkuku belok, iaitu kukunya bersela panjang tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Kalau kita analisis tentang ayat ni, Tuhan kata demikian juga babi, kerana memang berkuku belok. Maksudnya, orang yang makan babi itu menyangka bahawa babi itu adalah sejenis dengan lembu ataupun kambing. Kerana memang berkuku belok. Tuan-tuan tengok kuku kambing dengan kuku babi sama. Ia ada dua kuku belok, kuku yang bersela panjang. Tetapi Tuhan kata ia tidak memamah biak. Tidak memamah biak ini bahasa Indonesia. Bahasa Melayu saya tak jumpa maksud dia. Dalam bahasa Inggeris dipanggil ruminant. Rupa-rupanya Allah menyatakan khinzir itu bukan spesies ruminant. Dia bukan jenis kambing, dia bukan jenis lembu, tetapi khinzir itu adalah jenis manusia. Spesies itu bukan kategori sebagaimana orang yang faham, orang yang makan tu dia faham gitu. Sebab tu Tuhan kata kerana memang berkuku belok, iaitu kuku bersela panjang. Jadi Tuhan kata kerana dia itu bukan ruminant, babi ini bukan ruminant, haram bagimu, tak boleh makan. Bukan ruminant ini. Jadi babi ini sebenarnya tuan-tuan dia bukan ruminant, tetapi dia spesies monogastrik. Monogastrik ni sama dengan manusia. Monogastrik iaitu satu perut. Kita ni manusia ni kita ada satu perut. Khinzir juga satu perut. Jadi satu perut ni maksud apa? Satu perut ni maksudnya sistem pencernaan yang sangat buruk. Sistem pencernaan yang tidak baik. Pencernaan kita ni tuan-tuan tidak baik. Tidak sebaik ruminant. Sebab tu Islam melarang kita daripada makan benda-benda haram. Itu tujuan syariat diturunkan. Tujuan syariat itu, peraturan-peraturan itu adalah untuk antaranya menyelamatkan nyawa manusia, demi menyelamatkan manusia seluruhnya juga, maslahat. Itu tujuan dia. Sebab tu kalau kita tengok dalam ayat 173 tadi, surah Al-Baqarah tadi, Allah Subhanahu wa taala melarang kita, mengharamkan kita makan bangkai. Bangkai itu diharamkan kita makan. Kenapa diharamkan? Kerana bangkai adalah binatang yang mati tidak disembelih. Binatang yang mati tidak disembelih ini darahnya tidak dikeluarkan dari tubuh. Darah adalah perumah yang baik bagi bakteria, bagi virus dan juga parasit. Kalau kita makan bangkai itu tuan-tuan, parasit, kuman dan juga virus yang tercemar pada daging binatang yang menjadi bangkai itu boleh membahayakan kita. Dan perut kita ni, perut monogastrik ni, perut satu ni, kita hanya ada masa 4 jam saja untuk mencerna. Kita sebenarnya tak cukup masa 4 jam untuk mencerna bahan-bahan yang berbahaya dalam makanan. Demikian juga Allah melarang makan darah. Darah pun haram tuan-tuan. Sebab tu kaum ibu bila cuci daging, cuci ikan, cuci ayam tu pastikan darah tu dibuang. Dan Allah kata Allah mengharamkan binatang yang ketika disembelih yang disebut nama selain Allah. Maksudnya apa? Selain daripada orang Islam, selain daripada orang Yahudi,
selain daripada orang-orang Nasrani. Hak lain-lain sembelih tak sah, haram kita makan. Kalau Yahudi sembelih, halal kita makan. Nasrani sembelih pun halal juga. Kenapa? Kerana Ahlul Kitab ini, pertama dia menyebut nama Allah. Yang kedua, cara sembelihan Ahlul Kitab sama dengan sembelihan orang Islam. Ya, kerana datang daripada agama langit, datang daripada Allah semua. Jadi Ahlul Kitab ni dia sembelih sama juga cara orang Islam sembelih, iaitu memutuskan 3 salur. Salur nafas, salur makan, dan salur darah. Salur darah ada 2, arteri darah, arteri karotis dan vena jugularis, kena putus. Kalau tuan-tuan balik kampung nak sembelih ayam kampung ni, ayam kampung yang tidur atas pokok tu, yang liar tu, tuan-tuan kena pastikan gentel sikit leher dia tu sebelum sembelih. Sebab arteri darah ni kadang-kadang dia terterik ke atas. Dia ada ke atas, jadi masa kita sembelih tu mungkin tak kena arteri darah tu. Bila tak putus ataupun putus satu saja, haram sembelihan tu tak sah. Jadi selain daripada itu tak bolehlah orang Hindu, orang Buddhis, orang asli, orang yang tidak ada agama, dia sembelih haram kita makan. Yahudi sembelih boleh makan. Malah Yahudi ni lagi bagus. Saya pernah tengok orang Yahudi sembelih. Dia sembelih ayam kat kilang dia. Orang Yahudi sembelih ni lagi cermat pada orang setengah orang Islam lah. Saya pernah tengok orang Islam sembelih di pasar-pasar di tempat kita ni lah. Saya tak sebut pasar mana. Yang sembelih tu tuan haji tu, dia sembelih tu. Lepas dia sembelih, pisau dia mengalir darah, dia basuh dalam kas tu, dia basuh tu, air darah masih meleleh, dia bersembelih lagi. Baru kering lagi, perlu dibasuh, dia sembelih lagi. Sah tak sah sembelihan tu. Orang Yahudi sembelih 1 pisau 1 ayam, 1 ayam 1 pisau. Pisau ni banyak, pisau kecil-kecil tu, dia sembelih 1 pisau, ambil ayam lain, ambil pisau lain, dia sembelih. Ya, orang-orang Yahudi. Jadi khinzir adalah binatang yang menyerupai manusia. Jadi kalau makan khinzir sama juga melakukan cannibalism. Kerana khinzir 98.4% sama dengan manusia dari segi anatomi dia. Jantung dia, paru-paru dia, hati dia, sama dengan manusia. Malah kantar mata kita ni boleh tukar dengan kantar mata babi tu, boleh tukar ganti. Binatang ni sangat cocok ya dengan manusia. Jadi khinzir binatang yang kotor, dia pemakanan dia kotor. Dia jenis manusia juga yang makan semua jenis. Semua jenis ni dipanggil omnivore. Ya, omnivore ni makan semua. Kita manusia ni kita makan semua. Ruminant tidak. Ruminant dia makan tumbuhan saja. Ruminant. Jadi bagaimanakah ruminant ini? Ya, saya binatang lain saya tidak mahir sangat. Tapi kalau lembu saya agak berpengalaman. Sebab dulu saya masa sekolah antara darjah 2 hingga tingkatan 2 dulu saya jadi pengembala lembu. Sebab arwah ayah saya ada ambil lembu bawah. Masa itulah kita duduk kampung, masa itu mudah pera lembu sebab tanah luas. Di belakang rumah saya tu ada kebun getah. Di belakang lagi tu ada kawasan ragu. Banyak orang-orang kampung lain pun letak lembu kat situ. Jadi balik sekolah, kawan-kawan boleh main bola. Saya balik sekolah kena mengembala lembu. Masa tu
dengan adik saya masih ingat lagi. Balik sekolah, apa nama ni, lepas makan nasi tu, mengaji sekejap, pukul 2:30, kena heret lembu pergi ke belakang rumah. Arwah ayah ni pesan, saya masih ingat dulu, dia kata selagi lembu ni tak kenyang, kamu jangan balik. Macam mana nak pastikan lembu ni kenyang ni, tentang KPI juga tu nak kena capai tu. Jadi arwah ayah kata, kamu lihat antara pinggul dia dengan perut, antara pinggul di peha dia tu dengan perut tu, dia ada petak. Kalau dia kurus, dia cekung ke dalam tu, maknanya dia tak cukup makan. Tapi kalau dia buncit, dia keluar tu, dia cembung keluar tu, bermaksud dia cukup makan. Jadi oleh kerana masa tu ada KPI yang nak dicapai, jadi lembu ni saya betul-betul perhatikan dia. Pastikan supaya lembu ni makan, cukup makan sebelum dibawa balik ke rumah. Jadi saya lihatlah kebiasaan lembu ni, naluri dia. Sebab kita nak pastikan dia kenyang makan. Orang lain bawa lembu, dia tambah, dia tinggal gitu je. Kami tak, lembu kami lepas, tapi kami jaga, kami tengok. Kadang-kadang saya bawa lembu ni pergi tempat rumput yang saya tengok hijau, rumput yang baik. Dia datang, dia cium-cium, dia lari, dia tak makan. Kadang-kadang stres juga kita. Lembu ni tak makan, takut dia lapar. Sebenarnya tuan-tuan, lembu ni ruminan lembu ke kambing ke kerbau ke. Ruminan adalah binatang yang memang cerewet, dia memilih makanan. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala telah setkan dalam naluri dia memilih makanan yang terbaik. Sebab apa? Dia akan menjadi makanan untuk manusia. Jadi Allah dah setkan begitu dah. Jadi lembu ni dan juga spesies ruminan ada 150 jenis spesies ni. Saya ada seorang kawan yang kerja perhilitan, yang jaga binatang dan hutan. Dia beritahu saya, dia kata rusa antara binatang yang juga sangat cerewet. Dia makan, rusa ni tuan-tuan, dia makan pucuk-pucuk tertentu saja. Sebab tu rusa liar ni tuan-tuan, daging dia warna merah jambu. Sebab dia makan pucuk-pucuk yang warna merah jambu tu. Dia pucuk-pucuk tertentu. Jadi dia pilih yang terbaik sebenarnya. Kecuali lembu ni, kalau tuan-tuan kurung dia dalam kandang, tuan-tuan bagi makan, dia makan. Sebab dia tak ada pilihan, dia lapar, dia makan. Tapi kalau yang dilepas liar macam tu, dia akan pilih. Dia pilih makanan dia. Jadi pukul 6.30 kami bawa lah balik lembu ni, balik rumah. Masa tu rumah kandang lembu pun tak ada. Masa tu kandang lembu bawah rumah bawah rumah kami tu jadi kandang lembu. Jadi tiang rumah tu tinggi sikit. Jadi masa tu saya masih ingat dah, arwah ayah ni dia pasang unggung api bawah rumah tu. Jadi lembu duduk bawah rumah. Tujuan pasang api tu sebabnya untuk menghalau nyamuk, agas, serangga-serangga yang mari kacau lembu-lembu ni. Jadi masa tu oleh kerana rumah kampung ni lantai rumah tak berapa rapat. Kita panggil gegar kan, dia tak berapa rapat. Jadi bila pasang asap tu, asap masuk dalam rumah. Jadi macam sauna jugalah. Malam-malam tu bau asap. Tapi bagus juga sebab nyamuk tak ada. Nyamuk kampung banyak kan. Nyamuk tak ada. Tapi kami boleh pula tidur. Lena je tidur walaupun ada asap. Setiap hari pergi sekolah, cikgu komplain saya ni, kamu ni datang mesti bau asap. Saya kata bau rumah saya kandang lembu cikgu. Lepas tu dia okey, dia tak komplain lagi. Masa tu kita sekolah, masa tu baju selai tu je, daripada hari Ahad sampai hari Khamis. Salat tu je baju kita pakai masa tu kat kampung kan. Jadi tuan-tuan, sebenarnya boleh buat eksperimen. Cuba kita tengok ya, ruminan ni. Kalau di sini mungkin tak ada lah lembu, di Bukit Mahkota ni payah nak cari. Kalau tuan-tuan balik ke rumah, ke kampung,
di sana mungkin ada lembu. Waktu malam ambil torchlight, suluh muka lembu waktu malam, suluh. Apa berlaku? Cuba tengok lembu waktu malam macam mana rupa dia. Pertama, mata dia kejam, dia tidur. Waktu malam dia tidur, tetapi mulut dia mengunyah. Kalau kita tak faham, kita akan kata lembu ni makan pada waktu malam. Kita kata siang makan, malam makan. Itu fitnah tu ya. Itu fitnah lembu tu. Sebenarnya tuan-tuan, lembu tu waktu malam dia bukan makan. Dia melakukan proses pencernaan dia malam tu. Sebab siang hari itu dia meraguk rumput itu. Dia bukan terus proses, tidak. Sebab ruminant ni dia ada 4 perut. Itu beza spesies ruminant dengan bukan ruminant. Babi bukan jenis ruminant, dia ada 1 perut. Ruminant seperti lembu, kambing ada 4 perut. Rumen, omasum, reticulum, obomasum, 4 perut. Jadi pada waktu siang tu, bila dia meraguk tu, dia simpan rumput rampai tadi dalam perut yang pertama, dipanggil rumen. Di rumen ni 1 perut yang besar, di mana fungsi perut ni dia menampai rumput-rumput tu. Tujuan dia apa? Dia menampai untuk memudahkan pencernaan. Jadi pada waktu malam dia keluarkan balik daripada rumen tadi, masuk dalam esophagus, dia kunyah. Dan lembu ni dia kunyah mengikut spesifikasi yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan, telah set dalam naluri dia. Lembu lebih berdisiplin mengunyah makanan berbanding manusia. Kau tak percaya, tuan-tuan tu berhati, terutama masa nak buka puasa tu. Buka puasa, mata tu mengiling, tengok kan. Bila masuk waktu tu, ambil masuk dalam mulut, 2 kali kunyah terus telah. Bahaya tuan-tuan. Bahaya. Kenapa? Sebab perut kita ni kalau kita tak kunyah makanan dengan betul, bila dia masuk dalam perut dalam keadaan dia masih bergetuk, tubuh kita ni dia akan memberi tindak balas segera. Dia akan mengeluarkan asid, mengeluarkan alkohol yang lebih banyak. Kadang-kadang dia terlebih keluar. Dia terlebih keluar tu akhirnya bahaya kepada perut kita, akan jadi mengalami ulcer dan sebagainya ya. Sebab tu kita digalakkan makan ni ikut jadual. Kadang ada orang ni dia tak breakfast dia biar breakfast dia tak breakfast, tapi dia bersenam pagi contohnya. Jadi enzim tu dia akan bertindak balas. Itu yang jadi pedih perut orang bagi tu, dipanggil apa, akhirnya jadi gastrik tu, sebab selalu menahan makan. Sebab asid tu nanti dia akan keluar dan dia akan monogastrik. Memang begitu, bahaya monogastrik ni. Sebab tu saya pesan kepada kaum ibu, kalau nak gulai daging, kadang suami ni dia tak suka sangat daging tu, dia suka otot. Saya pun kalau beli daging, saya tak nak daging betul sangat. Saya nak juga yang ada otot-otot sikit, ada lemak sikit. Jadi otot tu puan-puan kena cincang dia sampai dia hancur. Jangan cincang putus begitu. Cincang dia tak putus, tapi dia hancur. Sebab apa? Bila kita masak nanti, suami kita makan, mudah dikunyah. Kalau tak dihancurkan, bayangkan, terutama veteran-veteran ni, memang bila kunyah tu tak ada harapan nak hancur. Kunyah tak hancur ni, nak luah buang, sayang kan. Dia pun telang, berdebuk dia telang, masuk seketul dalam perut. Lepas tu enzim pun keluar, dia akan proses. Itu yang kadang jadi tak selesa perut dan sebagainya, bahaya ya. Kemudian daripada perut rumen tadi, dia bawa kepada omasum. Di perut omasum dia akan proses lagi, pergi ke reticulum dan pergi ke obomasum, seterusnya dia pergi ke small dipanggil usus kecil, kemudian ke usus besar. Di situ diserap dalam tubuh. Lembu tadi memakan masa 24 jam.
Proses pencernaan perut lembu, perut ruminant 24 jam menjadikan saripati yang terbaik sahaja yang menjadi daging dan darah dia. Jadi sebab tu lembu ruminant ni yang kita selalu buat korban tu adalah binatang yang terbaik untuk kita makan, bukan babi. Babi bukan untuk dimakan, kerana Allah Ta'ala menjadikan babi itu dengan segala kekurangan. Kekurangan babi ini, pertama tuan-tuan, dari segi naluri makan dia memang melampaui batas. Khinzir adalah sejenis binatang yang keji dari segi pemakanan dia. Maksud keji ni macam mana? Kalau binatang lain bisa kucing, kalau di rumah saya ada kucing 6 ekor yang saya jaga tu, kucing tu saya letak dalam satu bilik. Bila saya buka kunci saja, dia dengar saya, nampak saya, dia melompat sini. Dia gembira lah sebab dia nak makan. Bagi makan, selepas dia makan dia kenyang tuan-tuan, dia tak layan kita dah. Dia buat tak tahu dah. Sebab apa? Bagi makan dia tak nak dah, sebab dia sudah kenyang. Tetapi tidak babi. Babi ini bila dia makan dah penuh perut dia, dia tak boleh makan dah, tetapi naluri makan masih membuat-buat. Apa yang khinzir ni buat? Dia akan muntahkan balik makanan tadi. Dia muntahkan balik makanan dia dan dia makan lagi. Dia makan muntah dia makan najis dia makan muntah orang lain. Dan babi adalah sejenis binatang yang tidak cemburu. Dari segi attitude dia tidak cemburu. Naluri dia tak ada rasa cemburu. Babi ini dia boleh berkelamin secara bebas, berbeza dengan binatang lain. Binatang macam kucing ni rumah saya ada 6 ekor yang memang saya pelihara dalam bilik kos ke atas. Tapi di pos kereta saya ada lagi kucing. Saya tak tahu daripada mana kucing tu, tapi kucing tu ada 2 ekor betina, kemudian ada yang anak muda dalam seekor 2 macam tu, kemudian ada satu jantan alfa. Tuan-tuan tahu jantan alfa? Jantan yang menguasai. Kalau tuan-tuan nak tengok ciri-ciri jantan alfa ni, muka dia ni ada parut kat sini, cala kat sini. Sebab apa? Perjuangan dia mempertahankan wilayah dia. Dia ni badan besar. Dengan saya, dia macam malu-malu takut gitu. Kalau saya keluar, dia mengiau, dia minta makanan. Tapi bila saya nak pegang, dia lagi masuk bawah kereta. Saya tahu dia alfa sebab apa? Dia kuat kencing. Dia kencing kata-kata. Isteri saya komplain, macam mana dia kata, asyik bau dan air kencing. Saya kata jangan marah dia, sebab ini alfa punya kucing. Kucing alfa memang dia kencing mata sebab itu dia menanda wilayah dia. Dia jaga kawasan dia, jangan ada jantan lain masuk, sebab dia cemburu. Dia jaga 2 ekor yang betina tu, pasangan dia tu. Ini adalah sifat terpuji sebenarnya, menguasai, menjaga. Supaya juga kita manusia mesti ada perasaan cemburu kepada anak-anak kita, anak perempuan kita, isteri kita. Kalau orang tengok anak kita, orang tengok isteri kita, kita mesti ada perasaan cemburu. Kita mesti mengawal, jangan bebas. Apatah lagi kalau orang boleh bawa anak kita keluar, kita tak cemburu. Jadi sifat yang ditunjukkan oleh binatang ni, kucing, dia tidak seperti khinzir. Khinzir dia tak ada masalah, dia berkelamin bebas, dia tidak akan mempertahankan hak dan wilayah dia. Jadi tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan khinzir ini satu binatang yang ada kelemahan dia, iaitu binatang ni dia tidak ada kelenjar peluh. Dia tak ada kelenjar peluh. Walaupun dia monogastrik, dia sama seperti manusia, tetapi manusia ada kelenjar peluh. Sebab tu kalaulah orang yang maintain, jaga exercise, dia bersenam sebelum mulakan kerja pagi tu, dia bersenam dulu sampai berpeluh, dia akan sihat. Orang yang menjaga kesihatan dengan melakukan senaman dan juga makan makanan, jaga pemakanan dia, tak makan yang berlemak sangat, yang berminyak, yang banyak gula dan sebagainya, dia jaga, maka dia maintain
Sebab tu saya tengok di kampung saya di Marang, Terengganu. Di Terengganu ni, saya dulu biasa di kampung saya orang tu umur 120 tahun. 130 tahun tu biasa. 130 tahun tu boleh baca Quran lagi. Boleh solat, boleh baca Quran, fikiran pun tak lupa. 130 tahun. Dia pun tak ada. Dulu zaman dulu mana ada apa suap beranak kan. Tapi dia cerita dia kata zaman Tok dulu boh merah, dia kata boh merah. Kalau di Terengganu boh merah tu tahun 1920-an. Dia kata masa boh merah tu Tok ni, anak Tok umur dia kata dah umur 15 tahun ni. Anak dia dah umur 15 tahun. Maknanya bayangkan bila dia lahir. Maksudnya umur dia dah 120 tahun ataupun 130 tahun. Jadi khinzir ni bila dia tak boleh keluarkan, belum dia bermaksud toksik itu kekal dalam tubuh. Dan kelemahan khinzir ini adalah dia binatang yang kantung urin dia cepat pecah, dia cepat bocor. Tetapi bocornya kantung urin dia tidak bahaya pada diri dia, tapi bahaya kepada pemakan, orang yang makan dia. Dan binatang ni, khinzir ni, di dalam tubuhnya ada berbagai-bagai jenis virus, bakteria, cacing, parasit yang kalau saya nak bilang sekarang saya perlu 30 minit untuk uraikan dia. Dalam daging jenis lain, dalam lemak jenis lain, dalam kulit jenis lain, dalam bulu jenis lain, dalam kuku jenis lain, dalam otot jenis lain. Dalam tubuh dia tu terkumpul segala jenis virus yang berbahaya dan punca kepada penyakit. Sebab tu ayat yang pertama saya baca tadi, surah An-Nur ayat 51, bila Allah datangkan dalil berupa ayat-ayat Al-Quran, bila Rasulullah bawa dalam bentuk hadis, kita tak perlu buat argument lagi kerana ia adalah kebenaran. Yang Rasulullah sebut pasti berlaku, yang Allah sebut pasti akan berlaku. Hari ini kita tengok dalam media sosial ini, WhatsApp kan, WhatsApp ni saya bimbang, saya tengok setengah-setengah orang awam mereka berani untuk membuat argument terhadap dalil-dalil. Bila orang ada hantar ayat Quran ataupun hadis, mereka pertikai, mereka boleh pertikai hadis. Jadi misalnya hadis riwayat Ibnu Mas'ud, hadis yang ke-4056. Hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud apabila Nabi Isa datang di akhir zaman. Nabi Isa datang ni, hadis ni Nabi kata Nabi Isa akan buat 4 perkara. Yang pertama mematahkan salib, yang kedua membunuh babi, yang ketiga menghapuskan jizyah, yang keempat menyuburkan sedekah. Adalah hamba Allah ni, dia perhatikan, dia kata betul ke hadis ni? Tak masuk akal, dia kata. Saya tanya dia dalam grup tu, tak masuk akal macam mana? Kenapa Nabi Isa nak bunuh babi? Apa dosa babi? Dia kata bukan soal dosa tak dosa, itu adalah hadis yang Rasulullah sebut itu sama ada dia sudah berlaku, sedang berlaku atau akan berlaku. Saya kata bunuh babi, apa masalahnya? Bunuh babi, pembunuhan babi sudah berlaku. Takkan tuan-tuan tak ingat dulu di Bukit Beranduk? Bukit Beranduk dulu kan, 1996, bila tercetusnya Japanese Arthritis masa tu. Saya baca report WHO. Apa WHO kata? Dia kata puncanya dari babi. Vektor dia, pembawa dia, sejenis mamalia terbang.